Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat semua keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Hakim Suhaimi, dan ini berita AADK edisi 27 September 2021. Antara tajuk utama edisi ini, KDN Komited Realisasi Malaysia Sejahtera Tanpa Dadah dan Dadah Terkawal 2025. AADK PRSM turun padam bantu masyarakat. Program Aidin AADK 2021 bentuk modal insan, cungkil bakat klien. JPA kemuka cadangan penjawab awam wajib vaksinasi. Allah, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan kerjasama Pemimpin Rakan Sebaya Malaysia PRSM turun padam menghulurkan bantuan kepada mangsa kejadian banjir lumpur akibat kepala air di Yan Kedah Sabtu lalu. Menerusi bantuan itu, seramai 7 keluarga terdiri daripada klien pengawasan AADK dan ahli jawatankuasa pemulihan dadah daerah JKPD disantuni dengan membersihkan kawasan yang terjejas dan menyerahkan bantuan barangan keperluan. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Yang Berhormat Tuan Jonathan Yassin berkata, program itu bertujuan membantu keluarga yang terkesan dengan mengagihkan barangan keperluan harian, pembaikan kecil kediaman serta kawasan persekitaran yang mengalami kerosakan akibat musibah bencana alam tersebut. Selain itu, katanya program itu juga bertujuan memperkenalkan PRSM sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO naungan AADK yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui kerja-kerja amal dan sukarela. Katanya ia adalah strategi pengupayaan social empowerment oleh Kementerian Dalam Negeri KDN bersama AADK dan ahli-ahli PRSM untuk berinteraksi serta mengadakan kerja amal kebajikan yang secara langsung mewujudkan komuniti sejahtera tanpa dadah. Dalam pada itu, Yang Berhormat Jonathan berharap agar program itu boleh mendekatkan lagi hubungan AADK dengan masyarakat selain mengukuhkan kefahaman masyarakat untuk memahami proses kepulihan klien sekaligus untuk menghilangkan persepsi dan stigma negatif terhadap klien AADK. Terdahulu, beliau meluangkan masa kira-kira sejam hadir untuk bersama-sama menyumbang tenaga dan menyerahkan sumbangan dalam program kerja amal kemasyarakatan PRSM, program Kami Prihatin Alias Kebajikan Demi Kepulihan. Turut hadir Tuan Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah AADK, Yang Mulia Tengku Iskandar Shah Tengku Muzaffar Shah, Pegawai Daerah Yan, Datuk Dr. Muhammad Sahadir Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Tuan Muhammad Rizal Tawil, Pengarah AADK Kedah, serta Tuan Abdul Aziyadi Abdul Wahid yang di-Petua PRSM. Program kerohanian merupakan salah satu usaha Aidil dalam membentuk sahsiah diri seseorang menjadi insan yang lebih baik. Justru, mengambil kira faktor tersebut, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menganjurkan program Aidin AADK 2021 menggabungkan perkataan yang membawa maksud idola, manakala din pula adalah beragama. Selain memfokuskan keupayaan dan kemahiran dalam proses kepulihan, program Aidin AADK 2021 juga membantu menggalakkan penglibatan aktif klien menerusi program keagamaan khususnya amalan dan memahami Al-Quran. Mengangkat tema lebih baik cegah, program kerohanian tersebut melibatkan kumpulan klien di 28 buah pusat pemulihan penagihan narkotik Puspen. Dimaklumkan seramai 222 klien tidak melepaskan peluang mempamerkan bakat dengan menyertai pertandingan kategori azan, tilawah, lagu ketuhanan dan tafsir yang dianjurkan pada program Aidin AADK 2021.
Sebelum kita ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK turun padang salur maklumat bahana najis dadah. Timbalan Menteri KDN2 adakan lawatan kerja. AADK ke tengah tema Solidariti Kepulihan. 30 klien AADK dilantik jadi role model. Ramai menipu diri semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP. Kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. Dalam usaha menyalurkan maklumat penyalahgunaan dadah, pasukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mengambil inisiatif melaksanakan program Walking Message dan Omnipresent baru-baru ini. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat bahana terjebak najis dadah sekaligus menyalurkan pendidikan pencegahan agar masalah penyalahgunaan dadah dapat dikawal. Pengisian program berlangsung dalam suasana santai dan berkonsepkan interaksi dua hala apabila pasukan AADK turun padang bertemu komuniti dan orang awam di beberapa lokasi di 4 buah negeri. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, sebanyak 8 lokasi menjadi pilihan seperti Galeria Putrajaya Holding Persin 4, KLCC Park, Kawasan Inisiatif Bersepadu atau KIB Setapak, Projek Perumahan Rakyat atau PPR Gombak Setia, PPR Kerinci dan Flat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL. Sementara itu, di Selangor kira-kira 22 lokasi taman rekreasi dan pasar awam dikunjungi pasukan AADK. Antaranya Pantai Remis, Bukit Melawati, Kompleks Bangi Gateway, Kawasan Perkelahan Alur Lempah, Pasar Tani PJS, Pasar Tani Taman Muda dan Taman Rimba Templar. Inisiatif itu adalah untuk membina hubungan bersama masyarakat agar membantu menyalurkan maklumat kepada AADK dan pihak berkuasa untuk menangani permasalahan dadah dan pelancongan sosial di negeri Selangor. Bagi negeri Kelantan, direkodkan sebanyak 38 aktiviti Omnipresence dan 15 aktiviti Walking Street Message dilaksanakan membabitkan 6 jajahan iaitu di Tumpat, Kota Baru, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Putih dan Bacok pada 10 Ogos hingga 20 September lalu. Dalam pada itu, di Pahang, Pasar Raya, Pasar Awam, Kedai Makan dan Kedai Gunting Rambut antara lokasi tumpuan bagi pelaksanaan program Walking Message dan Omnipresence. Tidak ketinggalan, aktiviti berkenaan turut melibatkan kawasan pantai dan rekreasi antaranya Pantai Teluk Cempedak, Pantai Rompin, Taman Tasik Maran dan Taman Esplanade. Kita ke berita seterusnya. Kementerian Dalam Negeri KDN komited untuk merealisasikan Malaysia Sejahtera Tanpa Dadah dan Dadah Terkawal 2025. Menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, isu penyalahgunaan dadah perlu ditangani dengan menggunakan pendekatan bersepadu, pelbagai disiplin, saling menyokong dan seimbang antara pengurangan permintaan dan penawaran. Pihak Kementerian dan AADK telah menyediakan draft rang undang-undang penyalahgunaan dadah dan substan atau pencegahan, rawatan dan pemulihan
bagi menggantikan Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 yang lama. Sebelum membentangkan akta tersebut di Parlimen nanti, Kementerian akan memperuntukkan waktu yang mencukupi untuk mengadakan sesi libat urus bagi mendapatkan maklum balas yang lebih menyeluruh daripada semua pemegang taruh termasuk daripada Badan Bukan Kerajaan. Ini adalah untuk memastikan akta yang baru akan merangkumi aspek perundangan yang lebih komprehensif dan tersusun bagi membolehkan lebih ramai penagih dadah dan penyalahgunaan dadah dan substan dapat menerima rawatan dan pemulihan sewajarnya. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Simposium Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah atau JKPD dan Hari Kepulihan AADK Peringkat Kebangsaan tahun 2021 pada Rabu. Program bertemakan Solidariti Kepulihan itu diadakan secara sidang video dan disertai para pegawai tertinggi KDN dan AADK serta kumpulan peserta simposium. Turut hadir ialah Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Setiausaha KDN dan Tuan Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah AADK. Sementara itu, Sutekno berkata, penganjuran simposium ini adalah untuk memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran dalam membantu AADK secara kolaboratif memerangi masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial. Sepanjang 2 hari ini, kita semua berpeluang untuk melihat potensi klien AADK berkembang menjadi individu yang lebih baik melalui tayangan video persembahan daripada Puspen, termasuklah berpeluang merasai perkhidmatan yang disediakan di Puspen dan AADK Negeri dengan mengunjungi 10 buah bilik pameran secara virtual. Semoga pendekatan pelaksanaan simposium berkonsepkan 3D Expo secara virtual ini akan memberikan pengalaman baru yang tidak dapat dilupakan. Penggunaan platform webinar adalah pilihan terbaik pada masa ini. Dalam pada itu, Hamzah berkata, pemilihan tema Solidariti Kepulihan bertepatan dengan usaha AADK yang proaktif untuk meningkatkan kadar pengekalan kepulihan dalam kalangan klien AADK sekaligus memberikan peluang kedua buat bekas klien kembali berbakti kepada masyarakat. Menurut beliau, perkhidmatan pemulihan juga tidak terjejas ketika pandemik COVID-19. Malah, penggunaan teknologi dipertingkatkan bagi memastikan klien mendapat akses rawatan. Selain itu, simposium hari ini juga adalah salah satu cara kementerian melalui AADK untuk mengembeling usaha dan mengiktiraf potensi kesukarelawanan yang ditunjukkan oleh pemimpin komuniti, NGO, klien AADK dan bekas klien seramai lebih kurang 1,500 peserta. Lebih penting lagi, pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten bagi menyedarkan masyarakat bahawa penagihan dadah adalah pesakit yang perlu dirawat. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali, seramai 30 orang mentor yang berjaya mencapai standard kepulihan dilantik menjadi role model kepada masyarakat untuk mencapai kejayaan lebih cemerlang. Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri berkata, pelantikan itu adalah inisiatif Agensi Antara Kebangsaan AADK bagi membuktikan kepulihan adalah tidak mustahil dan boleh dicapai. Recovery is possible. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini, bagi membuktikan bahawa kepulihan adalah tidak mustahil dan boleh dicapai, recovery is possible, AADK telah memperkenalkan satu inisiatif baru dalam mengetengahkan individu yang pernah menerima rawatan dan pemulihan di AADK. Sudah banyak kejayaan yang dicapai oleh program-program AADK. Maka tahun ini, seramai 30 orang mentor yang telah mencapai standard kepulihan tersendiri akan dilantik untuk menjadi role model kepada masyarakat untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang.
Pendekatan ini secara tidak langsung bakal memberikan kesedaran dan motivasi kepada individu yang sedang terlibat dengan masalah dadah untuk hadir mendapatkan rawatan secara sukarela di fasiliti yang disediakan kerajaan, khususnya AADK. Dalam perkembangan berkaitan, pihak kementerian telah memohon peruntukan khusus sebanyak 10 juta ringgit melalui Belanjawan 2022 bagi merancangkan aktiviti dan usaha mengekalkan kepulihan bekas klien AADK di seluruh negara untuk tahun hadapan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan membawa cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mewajibkan semua penjawat awam mengambil suntikan vaksin COVID-19. Menurut kenyataan dikeluarkan JPA, beberapa langkah boleh diambil oleh pihak kementerian atau jabatan berdasarkan peraturan semasa sedia ada. Berdasarkan rekod, sehingga kini jumlah peratusan penjawat awam yang sudah mendapatkan vaksinasi mencapai hampir 98% berbanding kelompok yang belum berbuat demikian. Perkara ini perlu diberi keutamaan bagi memberikan keyakinan dan jaminan untuk orang ramai yang datang berurusan dengan penjawat awam di premis kerajaan. Pada masa sama, sebagai usaha mengembalikan perkhidmatan kerajaan pada tahap pengoperasian penuh berdasarkan fasa-fasa pelan pemulihan negara. Sehubungan itu, JPA akan membawa beberapa pilihan tindakan dan pendekatan untuk diputuskan oleh pihak MKN. Bagaimanapun, cadangan arahan berkenaan dikecualikan buat penjawat awam yang mempunyai alasan kukuh atas faktor kesihatan. Penjawat awam adalah tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 PU A 395/1993. Justru semua penjawat awam perlu mematuhi peraturan sedia ada, termasuk urusan kehadiran bertugas di pejabat apabila diarahkan bertugas oleh ketua jabatan. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK minggu ini. Kali ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi, berperwatakan yang menarik, dan siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Nama saya Hamizan bin Haizir dan sekarang ini saya bertugas di bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK sebagai Ketua Penolong Pengarah Operasi. Di AADK ini saya telah pun berkhidmat hampir 18 tahun di pelbagai tempat. Secara ringkasnya, saya pernah bertugas dalam sektor rawatan dan pemulihan, pencegahan, penguatkuasaan pada ketika ini, dan juga saya pernah bertugas ketika pusat latihan AADK di Sungai Petani mula dibuka pada tahun 2005. Saya alhamdulillah merupakan salah seorang daripada beberapa orang yang terpilih dalam satu program latihan bagi mewujudkan kumpulan National Trainers dalam program UTC ataupun Universal Training Curriculum yang dibangunkan oleh pihak Colombo Plan. Jadi dari semasa ke semasa saya akan terlibat dengan program-program bagi melatih pegawai-pegawai yang lain supaya mereka dapat meningkatkan kompetensi dan juga kemahiran mereka dalam bidang rawatan dan pemulihan dadah. Pada umumnya, cabaran yang saya hadapi ialah tentangan ataupun kurangnya penerimaan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan di tempat tersebut untuk perubahan yang kita cuba laksanakan. Tetapi akhirnya dengan kesabaran yang ada pada kita dan dengan usaha kita untuk memberi mereka faham, akhirnya mereka terima. Walaupun mungkin mereka tak terima di semasa kita bertugas, tetapi apabila kita telah tiada, baru mereka nampak hikmah kepada perubahan-perubahan tersebutlah. Tapi bagi saya, prinsip saya ialah saya melakukan apa yang saya lakukan bukan kerana untuk mencari redha ataupun to please our subordinates, but for the best of our organisation. Di antara pencapaian saya semasa bertugas di AADK adalah penlibatan saya dalam program pentauliahan sebagai National Trainers dalam Universal Training Curriculum, di mana saya telah tauliahkan sebagai ICAP 1 pada tahun 2015 dan ICAP 2 pada tahun 2016. ICAP yang ditauliahkan kepada mereka yang telah menjalani latihan yang telah ditetapkan
dan juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang telah disyaratkan serta lulus di dalam ujian yang telah administer oleh pihak Colombo Plan dengan kerjasama beberapa badan-badan antarabangsa, dan program credential ini sebenarnya juga mendapat pengiktirafan daripada UNODC ataupun United Nations Office on Drug Control, dan semua kurikulum ini adalah berdasarkan kepada evidence based. Saya sukalah untuk berpesan kepada semua masyarakat di luar sana supaya menjauhi diri kita daripada terjebak dengan dadah. Kita bukan saja bertanggungjawab menjauhkan diri kita, kita juga bertanggungjawab menjauhkan ahli keluarga kita dan juga jiran tetangga kita, saudara mara kita daripada terlibat dengan dadah. Dan untuk itu kita perlu meningkatkan hubungan di antara ibu bapa dengan anak-anak supaya mereka ini tidak terjebak dengan segala aktiviti-aktiviti yang negatif, termasuklah penyalahgunaan dadah. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan, kepilihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.